Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada anak murid sekalian. Okey, minta maaf lah hari ini terlewat sikit sebab ada masalah untuk setup video Okey, so pada hari ini kita akan belajar. Okey, yang pertama sekali bagi mereka yang membawa buku amali boleh lihat ni. Okey, bab 5 bukan, bab 4. Bab 4. Okey, sebatian karbon. Okey sebatian karbon. Okey, kita dah belajar gitu. Sebatian karbon terbagi pada dua, iaitu sebatian organik dan juga sebatian tak organik Okey, sebatian organik kita terbagi kepada 3 perkara, iaitu alkohol, lemak dan juga polimer. Betul ya? Okey, polimer, lemak dan alkohol. Okey, so hari ini kita nak lihat tentang alkohol saja dulu Alkohol, ciri-ciri dan kegunaannya. Okey. Okey, sebelum itu tahukah anda bahawa hampir semua sebatian yang anda temui dalam kehidupan seharian anda mengandungi karbon So karbon berwarna hitam Okey, so kita lihat tentang sebatian karbon dan hidrokarbon terlebih dahulu. Okey, sebatian karbon iaitu sebatian yang mengandungi unsur karbon. Itu yang pertama. Okey, kemudian sebatian karbon tu pula terbagi pada dua, iaitu sebatian organik dan juga sebatian inorganik So organik senang iaitu berasal daripada benda hidup manakala inorganik berasal daripada benda bukan hidup. So kita lihat apa contoh-contoh dia. So benda hidup selulosa, protein, gas asli, lemak, kain sutera, alkohol, karbohidrat. Itu ialah daripada benda-benda hidup. Manakala kalium sinida, kupron karbonat, karbon dioksida, mama, natrium hidrogen karbonat adalah unsur-unsur yang terdapat dalam kerak bumi. Okey, sebatian hidrokarbon. Sebatian maksudnya sesebati lah. Apa yang sebati? Sebatinya ialah hidrokarbon, iaitu terdiri daripada hidrogen, iaitu mengandungi unsur hidrogen dan karbon. Okey, kemudian ia berasal daripada mana? Terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan mati yang ditanam di bawah tanah beribu-ribu tahun dahulu. Okey, contoh bahan api fosil seperti gas asli, petroleum dan juga arang batu. So tiga benda ni memang berada di dalam kerak bumi. Okey, yang berikutnya ialah penghasilan alkohol biasa kita dengar alkohol ni yang arak So sekarang ni musim PKP, orang kata handitizer, pencuci tangan So itu juga adalah alkohol So macam mana nak buat alkohol? So nak buat alkohol mudah je, iaitu tujuannya menghasilkan etanol melalui proses penapaian. Maknanya kita buat proses penapaian adalah proses untuk membuat alkohol So alkohol tu namanya ialah etanol. Okey, apa bahan yang diperlukan? So bahan yang diperlukan simple je, di rumah pun kita boleh buat. Larutan glukosa iaitu air gula dan juga yeast. Okey. Kita masukkan dalam bekas bertutup, kita peramkan selama seminggu dan kita akan dapati kalau kita alirkan sambungkan dengan air kapur, so kita akan nampak buih. Nampak tu buih. So buih tu menunjukkan kehadiran gas Maksudnya apabila kita peram air gula dengan yeast dia akan menghasilkan gas. Kalau kau ingat mak kita selalu buat tapai dia guna ragi ragi tu yeast lah, ataupun maripan ataupun yeast lah. So dicampur dengan nasi ataupun campur dengan ubi, campur dengan pulut, dimasuk dalam bekas, bertutup dan diperam selama 3 hari. Okey, so lihat apa pemerhatian campuran di dalam kelalang kun selepas seminggu campuran menjadi keruh sebab air kapur asalnya berwarna jernih, dia akan menjadi keruh dan berbuih. Okey, berbuih itu menunjukkan kehadiran gas.
Kau apa gas tu nanti kita akan check. So air kapur akan menjadi keruh. So mengapa campuran di dalam kelalang kun berbuih dan air kapur menjadi keruh selepas minggu? So jawapannya ialah kerana gas karbon dioksida dibebaskan semasa proses penapaian. Okey, namakan proses yang berlaku dalam eksperimen ini itu fermentation ataupun proses penapaian. So lengkapkan persamaan. Persamaannya ialah daripada glukosa iaitu air gula tadi apabila diperam dengan yeast Okey, sepatutnya dia ditulis begini kan. Glukosa tambah yeast. Okey. So dia akan menjadi etanol, akan menghasilkan etanol bersama dengan karbon dioksida. Karbon dioksida itu ialah gas lah. So apakah enzim yang terlibat dalam proses ni? So maknanya dalam yeast tu dia ada satu bakteria, satu mikroorganisma yang namanya ialah enzim zymase. Apakah fungsi air kapur? So dalam eksperimen ni air kapur tu kita nak mengesan kehadiran gas karbon dioksida. Okey, kemudian tandakan bahan lain yang dapat menggantikan larutan glukosa. So larutan glukosa ni ialah larutan gula yang mempunyai rasa manis. So mana larutan yang manis? Insulin, tawar. Keju, lemak. Jus anggur, yes. Pada awalnya manis, kemudian dimasam. Tapi manis menunjukkan kehadiran gula. Ubi kayu ni kita memang rasa tawar. Tapi kalau kita kunyah lama-lama, kita akan rasa manis. Menunjukkan di dalamnya ada unsur gula ataupun glukosa. Okey, kemudian alkohol merupakan satu sebatang organik yang terdiri daripada unsur apa dia? Dalam alkohol ada karbon, ada hidrogen dan juga ada oksigen. Okey, tandakan right pada contoh alkohol yang lain. So metanol petrol bukan, asid bukan, gula bukan. Okey, berdasarkan aktiviti ini nyatakan definisi secara operasi. Okey, definisi secara operasi. So DSO. DSO. So DSO ni operasi tu merujuk pada apa? Operasi tu merujuk kepada eksperimen yang kita buat di atas tadi. So dalam eksperimen di atas tu kita ambil yeast, kita ambil glukosa. Okey, kemudian yang itu kita nampak. Okey, apa perubahan yang kita nampak? So definisi secara operasi ni ialah keputusan akhir eksperimen. So dalam eksperimen tu yang kita nampak, yang pertama warna air kapur menjadi keruh dan yang kedua buih. Jadi sebab itu definisi dia penapaian ialah proses sebab soalan ni tanya apakah definisi secara operasi bagi penapaian. Penapaian. So ini kata kunci dia. So kita akan mula dengan perkataan penapaian ialah satu proses. Penapaian ialah proses yang menyebabkan air kapur menjadi keruh ataupun air kapur bersama dengan buih terhasil. Air kapur menjadi keruh dan buih terhasil pun boleh. So etanol, jadi kesimpulannya ialah etanol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. Senang kata, etanol tu ialah alkohol. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian. Okey.